Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Asrul Aiman bin Ahmad. Nombor matrik saya 03 DET 19F1084. Nama penyelia projek saya ialah Encik Riza bin Taib. Nama penyelaras projek saya Puan Fasihah binti Arsyad. Baik, pada kali ini saya akan membentangkan serba sedikit tentang projek saya yang bertajuk Dustbin Capacity Monitoring System Level. Baik, kita teruskan kepada pengenalan, iaitu pada era globalisasi yang serba moden ini, amalan nilai murni iaitu memupuk amalan cinta alam sekitar dalam kalangan masyarakat perlu dititik beratkan. Sehubungan itu, perkara ini mencerminkan perwatakan seseorang dalam masyarakat yang berbilang kaum. Setiap pihak perlulah menitik beratkan mengenai penjagaan kebersihan sekeliling. Jika kita lihat pada hari ini, kita mendapati bahawa banyak kawasan perumahan sudah dibina kerana populasi penduduk semakin meningkat. Jadi dengan pembinaan kawasan perumahan yang banyak akan menyebabkan bilangan tong sampah disediakan agak tinggi. Tong sampah perbandaan yang melimpah tidak dibersihkan bila-bila masa. Akibatnya akan menjadi teruk sehingga mengakibatkan penyakit merebak, juga keadaan tidak bersih untuk orang dan keburukan ke tempat itu. Pasti ada sistem yang memberikan maklumat terlebih dahulu mengenai pengisian kuantiti tong sampah yang memberitahu isi rumah atau anggota yang diberi kuasa, sehingga mereka dapat membersihkan tong sampah tepat pada waktunya dan melindungi alam sekitar. Baik, penyataan masalah. Dengan adanya tong sampah boleh menjaga kebersihan sekeliling kawasan tong sampah serta dapat menjimatkan ruang di bahagian dalam tong sampah. Di samping itu, permasalahan yang selalu menjadi isu yang sukar ditangani ialah isi rumah menghalau dan mengelakkan haiwan daripada mengunjungi tong sampah tersebut. Kekangan yang seterusnya ialah menjimatkan ruang di bahagian dalam tong sampah. Haiwan seperti tikus seringkali gemar mengunjungi tong sampah, khususnya di dapur rumah. Baik, objektif projek saya ialah yang pertama, untuk memudahkan pengguna membuang sampah dengan pemberitahuan melalui sistem. Yang kedua, untuk menggalakkan pengguna mencintai suasana kebersihan. Dan yang ketiga, dapat menjimatkan masa pengguna ketika ingin membuang sampah. Dan akhir sekali, untuk objektif saya, untuk mengelakkan binatang daripada beroperasi mencari makanan di dapur rumah. Baik, skop projek. Yang pertama, projek Dustbin Capacity Monitoring System Level ini direka khas untuk menggunakan tong sampah Arduino Wi-Fi modul. Yang kedua, mereka bentuk tong atau bakul sampah yang bersesuaian dengan konsep sistem level untuk memudahkan makluman tahap kuantiti bakul sampah. Dan yang ketiga, projek Dustbin Capacity Monitoring System Level ini akan mengubah cara pengguna untuk mengguna cara-cara membuang sampah. Baik, seterusnya metodologi kajian. Metodologi kajian adalah penting supaya penyelidikan yang dijalankan mempunyai kaedah dan teknik yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab permasalahan dalam kajian. Kaedah kajian yang dibuat adalah melibatkan reka bentuk kajian, subjek atau sampel kajian, prosedur kajian, prosedur pengambilan data serta menganalisis data. Okey, baik, di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat serba sedikit carta ahli saya. Dan seterusnya Portius Litar. Dan seterusnya juga, ini merupakan perancangan reka bentuk untuk projek saya. Jadi kesimpulannya, dalam penghasilan sesuatu projek, pelbagai idea diperlukan bagi memastikan projek yang dihasilkan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan serta pengguna. Projek ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pengguna dan sedikit sebanyak dapat menyumbang kepada usaha untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Asrul Aiman bin Ahmad, 03 DET 19F1084.
Baik, pada hari ini saya akan pada video kali ini saya akan membuat mini projek berdasarkan apa yang telah diberi, iaitu bertajuk mini projek yang bertajuk AC to DC power supply kit. Baik, jadi bolehlah tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kameraman dekat sikit. Jadi boleh tengok komponen-komponen yang akan digunakan. Yang pertama adalah voltage regulator, terminal block dan convert transformer. Seterusnya kapasitor dan rectifier bridge. Baik, di sini kita boleh lihat komponen-komponen ini telah disusun. Jadi bolehlah tengok di sini regulator dan kapasitor tersusun dengan mengikut kaki negatif dan positif. Yang mana kita perlu susun mengikut kaki positif dan negatif. Jika kita susun, dia akan menjadi sebarang masalah. Dan seterusnya di sini kita tengok, kita memastikan menyusun komponen-komponen ni mengikut schematic diagram yang telah ditetapkan. Jadi bolehlah kita berpandukan. Okey. Baik, insya-Allah kita akan teruskan dengan proses soldering. Jadi kita memerlukan timah dan solder. Pastikan saya akan menggerak sahaja timah tu supaya dia tidak jangan tiru kat sini ya. Sebenarnya kita memerlukan pengepit untuk tidak pergerakan board ni ya. Okey. Perlukan berhati-hati untuk solder ni kerana kepanasan ni amat tinggi. Okey. Jadi kita perlulah merehat. Solder ini kita tidak perlu jangan lama sangat. Jadi cara membersih ya, kita biarkan di sini. Dan kita letak sini. Okey, baik. Okey, baik, ini hasil daripada proses soldering. Kita boleh tengok timah-timah ni melekat di kaki-kaki kapasitor. Jadi kita memastikan timah ni tidak berlaga dengan jiran sebelah dia. Maksudnya kita tak boleh bergabung ataupun bertembung dengan timah. Kita perlu memastikan mereka ni tidak berlaga timah. Okey, tengok susunan. Kita memastikan perlu melihat dengan baik jangan kita nampak timah tu lebih banyak. Kita buat dengan berhati-hati. Jadi ini hasilnya untuk soldering kapasitor. Okey, kat. Dah siap. Baik, seterusnya kita akan masukkan wire output transformer ke TV block. Dan input transformer ke TV block. Okey. Baik, seterusnya untuk mini projek ni kita akan mengukur voltan. Jadi sebelum tu mari dekat sikit saya akan terangkan serba sedikit sebelum kita mengukur voltan. Baik, power supply di sini adalah 220 volt dan terus ke convert DC iaitu 12 volt. Pastikan switch ni off dahulu untuk mengelakkan kita daripada berlaku apa-apa yang tidak diingini. Okey, baik, seterusnya buka power supply dan kita memastikan kita menggunakan ketetapan yang betul iaitu untuk TV block kita gunakan V volt AC dahulu. Dan kita akan TV block yang pertama. Mari tengok berapa volt, iaitu 14 volt. Dan TV block yang kedua kita pastikan menggunakan volt DC itu dia. Okey, TV block yang kedua kita mendapat sebanyak 5 volt. Dan TV block yang ketiga kita mendapat 9 volt. Dan TV block yang keempat kita mendapat 12 volt. Dan TV block yang terakhir kita mendapat
6 vote. Baik, sekadar itu saja untuk mini projek kita dalam mengukur votan. Jadi sekian, terima kasih.